Assalamualaikum. Selamat tengah hari kepada anda semua di luar sana. Okey, hari ini dah 8 hari bulan 6. Bermakna kita dah 8 hari dah duduk dalam fasa PKP 3.0. Okey, diharapkan kita semua masih sabar okey, untuk menempuh lagi insya-Allah lagi 1 minggu lagi. Diharapkan penyakit COVID-19 dalam negara kita ni semakin turun dan kita dapat melandaikan kes jangkitan dalam negara kita ni. Okey, saya dapat banyak pertanyaan daripada golongan petani dekat luar sana. Mereka tanya macam mana golongan petani ni nak rentas daerah. Macam mana golongan petani ni nak teruskan aktiviti pertanian mereka. Jadi ada beberapa maklumat yang saya dapat daripada Facebook Jabatan Pertanian Malaysia berkaitan dengan surat MITI ni. Okey. Yang sebenarnya ikut Jabatan Pertanian, petani ni dia ada dua jenis. Ada dua jenis. Satu adalah petani yang ada SSM. SSM tu tahu tak apa benda? SSM tu Sijil Syarikat Malaysia tu lah. Ada petani yang berdaftar dengan Sijil Syarikat Malaysia yang ada SSM tu, dan ada juga petani yang tak berdaftar. Biasanya petani yang tak berdaftar ni petani kecil-kecilan lah. Untuk petani yang tak berdaftar dengan SSM ni, maksudnya petani yang tak ada SSM ni lah. Petani yang tak ada SSM ni perlu berdaftar dengan Jabatan Pertanian daerah masing-masing. Okey. Bila dah berdaftar dengan Jabatan Pertanian daerah masing-masing, mereka akan terima satu surat pengesahan lah, lebih kurang macam ni. Okey. Ada kepala harimau tu. Okey. Surat ni membolehkan petani-petani ni untuk meneruskan aktiviti pertanian masing-masing. Sebab apa? Sebab pertanian ni dikira sebagai aktiviti ekonomi yang perlulah ataupun essential. Okey, sebab dia berkaitan dengan bekalan makanan kan. Jadi dia termasuk dalam kategori yang essential lah. Okey. Tapi kalau petani-petani ni perlu untuk rentas daerah ataupun rentas negeri atas tujuan macam nak jual hasil ataupun nak beli peralatan ataupun nak beli benih ke kan. Kita sebenarnya ada banyak sebab kita nak rentas sebenarnya. Kalau perlu untuk rentas daerah, tak boleh hanya pakai surat Jabatan Pertanian saja. Anda perlu pergi dapatkan kebenaran daripada Balai Polis untuk rentas daerah. Okey. Ini untuk petani yang tak ada SSM tau. Okey. Jadi untuk petani yang ada SSM, yang dah berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM ni, Jabatan Pertanian kata anda perlu daftar dengan CIMS. Okey, dengan MITI. Maksudnya anda perlu dapatkan surat daripada MITI melalui sistem CIMS tu. Okey. Bila anda berdaftar dengan CIMS, anda akan terima lagi satu surat. Dan surat ni sebenarnya membolehkan selain daripada kita membolehkan ataupun membenarkan kita menjalankan aktiviti pertanian, dan surat ni juga kita boleh guna untuk rentas daerah ataupun rentas negeri. Untuk apa? Untuk menjalankan aktiviti pertanian dan dalam rantaian aktiviti pertanian tu lah. Ini termasuk dengan jualan hasil, pembelian stok, untuk membeli peralatan-peralatan yang berkaitan dengan aktiviti pertanian tu lah. Tapi merentas daerah ni jangan ambil kesempatan pula tau. Sebab merentas daerah ni hanya untuk menjalankan aktiviti pertanian dan dalam rantaian aktiviti pertanian tu. Jadi kita boleh gunakan surat daripada MITI tu. Okey, tak perlu lagi surat daripada Balai Polis lagi. Okey. So, macam mana nak dapatkan kedua-dua surat ni? Okey, nanti saya akan sharekan. Okey, baik. Untuk petani kecil-kecilan yang tak berdaftar dengan SSM, anda perlu berdaftar dengan Jabatan Pertanian daerah masing-masing lah. Okey, tapi anda perlu sediakan beberapa dokumen sebagai bukti yang anda menjalankan aktiviti pertanian. Okey. Antara dokumen yang Jabatan Pertanian minta, contohnya adalah gambar kebun anda, gambar aktiviti pertanian yang anda jalankan sekarang. Okey, buatlah dalam 2-3 gambar. Okey, print dan sediakan, kepilkan sekali. Dan selain itu sediakan juga grant tapak pertanian. Okey. Kalau katalah grant tu bukan atas nama anda, contohnya grant tu atas nama
mak bapak kita ke, ataupun kita pajak dengan kebun dengan orang lain ke. Okey, kita kena sediakan surat kebenaran ataupun surat kuasa daripada tuan tanah tu. Okey, surat kuasa tu biasanya macam ni. Okey, surat kuasa tu biasalah ada nama tuan tanah. Okey, ada nama siapa yang gunakan tanah tu. Kalau kita yang guna, kita ataupun partner kita yang sekali yang buat aktiviti pertanian tu. Dan dapatkanlah sign daripada tuan tanah tu. Okey, itu adalah surat kuasa. Okey, baik. Tapi anda perlu ingat untuk petani yang tak ada SSM, yang tak berdaftar dengan CIMS, surat daripada Jabatan Pertanian tu tak boleh digunakan untuk rentas daerah tau. Kalau anda nak rentas daerah, anda masih perlu pergi ke balai polis untuk mohon kebenaran rentas daerah. Okey, untuk permohonan rentas daerah pula, untuk PKP 3.0 ni biasanya untuk tempoh 2 minggu lah, katalah. Biasanya PKP dia akan 2 minggu kan. Jadi surat tu hanya valid untuk sepanjang 2 minggu tu saja. Lepas tu anda perlu dapatkan surat kebenaran rentas daerah yang baru daripada balai polis. Okey. Okey, bagi petani yang ada SSM, ada sijil SSM macam sijil SSM macam ini. Okey. Okey, bagi petani yang ada SSM ni sebenarnya lagi mudah sebenarnya. Apa yang anda perlu buat adalah masuk ke website MITI CIMS tu. Kalau tak ingat dia punya URL punya address tu, just Google je, tulis kat situ CIMS. Nanti dia akan keluar lah beberapa result, tapi pilih result yang paling atas sekali lah, CIMS login. Biasanya dia akan keluar result tu lah. Okey, pertama sekali anda perlu daftar dulu untuk sebagai user. Dan anda kena apply notifikasi yang baru. Okey, bila anda dah isi semua detail-detailnya, dan kita kena masukkan contoh macam nombor SSM, nama syarikat, bila tarikh diperbadankan, berapa jumlah pekerja, kita punya syarikat ni menjalankan aktiviti apa, masuk dalam sektor apa. Dia ada beberapa sektor lah. Ada sektor, contoh macam pertanian, dia ada dalam tu ada sektor pertanian. Okey, itu semua masukkan. Dan kita perlu attachkan work list, worker list. Worker list ni adalah senarai pekerja. Okey, senarai pekerja tu dia akan kita perlu download daripada sistem tu. Dia akan boleh download Excel file. Dan kita kena masukkan detail pekerja kita, nama, biasanya dalam tu ada nama, warga negara ataupun bukan warga negara, dan nombor IC. Okey, lepas tu kita kena attachkan dalam sistem tu. Dan lepas kita attachkan dalam sistem tu, kita tunggu beberapa jam. Biasanya macam yang saya buat petang tu, dalam pukul 4, saya tengok pukul 10 malam dah dapat result. Resultnya dia akan keluar lah, resultnya lulus, diterima ataupun tak, ataupun ditolak. Kalau diterima, dia akan keluarkan, dia akan bagi satu button untuk kita download surat tu. Okey, bila kita download surat tu, surat yang MITI yang baru ni, dia kata ada, sebab saya tak pasti surat MITI sebelum ni, sebab saya tak apply. Tapi surat MITI yang baru ni, dia kata apa perbezaan dengan surat MITI yang lama adalah dia ada QR code. Okey, macam ni, PKP 3.0, dan dia ada QR code. So ini adalah surat MITI yang barulah, CIMS yang baru. Okey, ikut daripada pengumuman Ketua Polis Negara Datuk Akrisani tu, dia cakap surat yang ada QR code ni hanya boleh di-scan oleh pegawai polis yang bertugas saja. Okey, tak pasti apa yang keluar dalam QR code ni, tapi hanya pegawai polis saja yang boleh scan. Okey, itu membuktikan yang syarikat kita adalah betul berdaftar bawah MITI ataupun tak. Kalau surat ni valid, baru kita dibenarkan untuk rentas daerah. Kalau tak, kita terpaksa patah balik. Okey, jadi itu antara dokumen-dokumen yang anda perlu ada untuk golongan petani sepanjang PKP 3.0 ni. Alright, kalau ada pertanyaan, anda boleh komen dekat bawah video saya. Komen, dan please tolong like and share lah. Okay, like and share. Dan kita panjang-panjangkan video ni dekat kawan-kawan kita yang mungkin tengah cari cara nak apply surat-surat ni.
Okay. Alright. Terima kasih anda semua.